Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita akan teruskan kelas sains kita untuk tajuk pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang kadar pernafasan. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, kamu dapat mengenal pasti jenis aktiviti yang mempengaruhi kadar pernafasan. Di akhir pelajaran, kamu boleh menyatakan maksud kadar pernafasan, menyenaraikan sekurang-kurangnya satu aktiviti untuk kadar pernafasan rendah, sederhana dan tinggi. Bila kita tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, dada naik dan mengembang bila udara masuk. Bila kita hembus nafas, hembus nafas, hembus nafas, dada turun dan mengempis tanda udara keluar. Dia masuk lalu hidung ke trakea ke peparu. Ini laluan udara bila tarik nafas. Dia keluar dari peparu ke trakea dan ke hidung. Ini laluan udara bila hembus nafas. Kita sedut gas oksigen, gas oksigen, gas oksigen. Karbon dioksida pula kita bebaskan dia. Bilang dada naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Bilang dalam 1 minit kadar pernafasan. Kadar pernafasan. Apakah maksud kadar pernafasan? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Cikgu ulang, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Murid-murid, kamu boleh membuka buku teks sains muka surat 33. Lihat pada gambar yang diberikan. Gambar menunjukkan beberapa aktiviti yang dilakukan di sebuah taman. Kelihatan ada yang sedang duduk, melompat, berjalan dan membuat senaman tai chi. Tahukah murid-murid, kadar pernafasan kita berbeza sewaktu melakukan aktiviti yang berbeza. Setiap aktiviti mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Contohnya, berjalan dan melakukan tai chi mempunyai kadar pernafasan yang sederhana. Manakala berlari dan melompat pula mempunyai kadar pernafasan yang tinggi. Kadar pernafasan rendah apabila kita duduk. Bolehkah kamu menyenaraikan satu aktiviti mengikut kadar pernafasan rendah, sederhana dan tinggi? Ini adalah contoh aktiviti yang dilakukan mengikut kadar pernafasan. Contoh aktiviti untuk kadar pernafasan tinggi ialah berenang dan berlari. Sederhana pula adalah menunggang basikal dan bermain bowling. Membaca buku dan tidur pula adalah contoh aktiviti bagi kadar pernafasan rendah. Baiklah murid-murid, kamu boleh buka buku teks muka surat 34. Aktiviti mari uji kadar pernafasan manusia. Tujuan aktiviti ini adalah menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Alat dan bahan adalah jam randik dan radio. Jadi, kita tak perlukan jam randik, kamu boleh gunakan telefon sahaja. Boleh minta bimbingan ibu, bapa atau ahli keluarga untuk menjalankan aktiviti. Okey, langkah-langkahnya, pasang muzik selama 1 minit dan mulakan aktiviti berjalan perlahan. Selepas 1 minit, hentikan muzik. Berhenti melakukan aktiviti. Letakkan tangan pada dada dan mulakan jam randik ataupun kita gunakan telefon lah dekat sini, stopwatch yang ada pada telefon. Kemudian, kira bilangan pergerakan dada dalam masa 1 minit. Rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah.
Ulang langkah 1 hingga 4 dengan aktiviti berlari setempat dan melompat bintang. Okey, baiklah murid-murid. Bila dah buat aktiviti, rekodkan dalam jadual. Dalam buku tulis sains, kamu hanya perlu buat jadual sahaja. Okey, tak perlu salin semua yang ada dalam buku teks, hanya buat jadual sahaja dan jawab soalan. Baiklah, di sini cikgu dah sediakan gambaran macam mana aktiviti dijalankan. Okey, guna telefon yang bahagian clock tu, jam yang ada pada telefon, kemudian cari stopwatch. Okey, itu boleh digantikan sebagai jam randik. Okey, ini adalah contoh pemerhatian yang telah cikgu buat. Okey, jalan perlahan, bilangan pergerakan dada turun dan naik 90. Kadar pernafasan dia rendah. Lari setempat, okey, 101. Kadar pernafasan dia sederhana. Lompat bintang pula 115. Kadar pernafasan tinggi. Cuba kamu buat aktiviti ini dan jangan lupa kira bilangan pergerakan dada turun dan naik. Okey, cikgu pasti mesti berbeza dengan apa yang cikgu dah dapat. Okey, untuk soalan pula, okey, kita bincangkan terus apakah jawapan dia. Adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti yang dijalankan? Nampak tak ada tak perbezaan? Ya, terdapat perbezaan kadar pernafasan. Apakah yang boleh kamu rumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Okey, jadi ini adalah jenis aktiviti, yang ini adalah kadar pernafasan. Jadi, semakin aktif jenis aktiviti, semakin bertambah kadar pernafasan. Okey, semakin aktif maksud dia, semakin aktiflah aktiviti yang kamu buatkan. Kemudian kalau kita tengok, mula jalan perlahan, lepas tu lari setempat, lepas tu lompat bintang. Dia semakin aktif kan? Jenis aktiviti semakin bertambah kadar pernafasan. Jadi kadar pernafasan kita pun semakin bertambah. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Selain daripada jenis aktiviti, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kadar pernafasan. Antaranya ialah jantina. Kadar pernafasan bagi perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Emosi, contohnya kalau kamu terkejut, kamu akan mempunyai kadar pernafasan yang lebih tinggi. Umur juga adalah antara faktor lain yang menyebabkan kadar pernafasan kita berbeza. Dan yang terakhir adalah suhu. Suhu yang tinggi mempunyai kadar pernafasan yang tinggi. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah belajar tentang kadar pernafasan. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam kelas yang lain. Terima kasih.